Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kepada Puan Noriza Ibrahim. Kami dari kumpulan 5 iaitu saya Irdina binti Rizaini, saya Hanifah Fariza, saya Haris bin Muhammad Shah, saya Said Ahmad Farhan bin Syed Fazil. Kami dari Seksyen 15 akan membentangkan tajuk berkaitan perayaan dan hari penting bagi penganut agama Islam. Terdapat 6 perayaan dan hari penting bagi penganut agama Islam. Yang pertama, Hari Raya Aidiladha. Yang kedua, Awal Muharram. Yang ketiga, Maulidur Rasul. Yang keempat, Puasa. Yang kelima, Hari Raya Aidilfitri. Dan yang terakhir iaitu keenam, Isra' dan Mi'raj. Perayaan dan hari penting bagi penganut agama Islam yang pertama ialah Hari Raya Aidiladha. Hari Raya Aidiladha atau dikenali sebagai Hari Raya Haji juga digelar sebagai cuti besar. Ianya terletak kira-kira 70 hari selepas Aidilfitri dan dirayakan sebagai kemuliaan Nabi Ibrahim apabila beliau berniat untuk mengorbankan anak lelakinya Nabi Ismail sebagai bukti kesetiaan dengan Tuhan. Aidiladha diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris sebagai kenduri korban apabila umat Islam di seluruh dunia menghadiri majlis korban seekor haiwan. Kebiasaannya haiwan seperti lembu ataupun kambing biri. Sebagai suatu tindakan rasa berhutang budi untuk Tuhan menyelamatkan hidup Nabi Ismail. Daging haiwan yang disembelih itu dibahagikan ke sepertiga, iaitu 1/3 untuk orang yang menghadiri majlis korban itu, 1/3 lagi untuk diedarkan kepada saudara mara yang terdekat dan 1/3 yang terakhir untuk orang fakir miskin. Ianya dibahagikan tidak kira agama, bangsa ataupun warga negara. Perayaan Aidiladha adalah seperti perayaan Aidilfitri iaitu dengan adanya suatu solat awal pagi dan perayaannya dipanjangkan selama 4 hari. Hari Raya Aidiladha jatuh pada hari ke-10 di bulan Zulhijjah iaitu bulan terakhir dalam kalender Islam ataupun dikenali sebagai kalender Hijriah. Hari Raya Aidiladha disambut pada 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah di seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Haris bin Muhammad Shah akan meneruskan refleksi kita pada hari ini dengan salah satu hari terpenting untuk penganut agama Islam iaitu Awal Muharram. Awal Muharram merupakan tahun baru pada kalender Islam yang berjatuh pada 1 Muharram. Seperti yang kita tahu, kalender Islam menggunakan sistem hijrah yang berasal daripada salah satu peristiwa yang terpenting dan terbesar dalam sejarah Islam iaitu peristiwa hijrah atau perpindahan Nabi Muhammad SAW bersama pengikut-pengikutnya dari Mekah ke Madinah untuk meneruskan tugasan beliau sebagai Nabi iaitu menyebarkan agama Islam. Awal Muharram telah menjadi salah satu hari terpenting untuk penganut agama Islam kerana untuk mengenang jasa Rasulullah SAW dalam menyebarkan agama Allah. Ia tidak secara umum dianggap suatu hari cuti. Seterusnya, berkaitan dengan Rasulullah SAW, Maulidul Rasul adalah hari keputeraan Nabi Muhammad SAW yang dirayakan oleh sebahagian besar umat Islam pada 12 hari bulan Rabiul Awal. Maulidul Rasul disambut dengan perarakan berserta selawat ke atas pimpinan besar baginda Rasulullah SAW atau ceramah-ceramah besar di masjid. Umat Islam yang mematuhi sering membaca sajak dan biografi Nabi Muhammad untuk memperingati hari ini. Perayaannya dianggap menimbulkan perbalahan oleh kerana umat Islam berpecah belah ke atas keaslian Maulidul Rasul sebagai hari cuti. Untuk refleksi seterusnya, saya mempersilakan saudari Sofia untuk meneruskan refleksi kita. Assalamualaikum, saya Hanifah Fariza akan membentangkan tajuk puasa dan Hari Raya Aidilfitri. Ramadan adalah merupakan bulan dalam kalender Islam. Dalam bulan ini, umat Islam diwajibkan berpuasa dari matahari terbit ke matahari terbenam. Tujuan ini adalah untuk merasai bagaimana keadaannya orang miskin tanpa makanan atau air. Tambahan, umat Islam menutupi badan mereka dari permintaan dunia dengan menolak makanan dan minuman serta membenarkan kesabaran jiwa. Puasa adalah lebih daripada menolak makanan dan minuman. Umat Islam juga perlu menahan diri daripada merokok, melakukan hubungan seks dan perkara-perkara yang lain yang boleh membatalkan ibadah puasa. Tambahan lagi, adanya kepercayaan
khusus budaya berkaitan tontonan televisyen, mendengar muzik dan setiap kegunaan mana-mana peralatan sekuler yang dalam sesetengah cara tidak menambah nilai kerohanian. Hari Raya Aidilfitri. Hari Raya Aidilfitri disambut pada 1 Syawal tahun Hijrah. Perayaan tersebut juga dikenali sebagai Hari Raya Puasa, Hari Raya Fitrah atau Hari Lebaran. Hari Raya Aidilfitri merupakan perayaan yang disambut oleh umat Islam di seluruh dunia, tidak kira bangsa sama ada Arab, Inggeris, Melayu, India Muslim, Cina Muslim dan lain-lain bangsa di seluruh dunia yang beragama Islam bagi menandakan berakhirnya bulan Ramadan yang mana umat Islam telah menjalani ibadat puasa dengan tekun. Ia merupakan antara dua perayaan terbesar bagi umat Islam selain Hari Raya Korban atau Hari Raya Aidil Adha. Hari Raya Puasa bermula melalui dua cara, iaitu melalui ruqyah dengan melihat anak bulan ataupun secara hisab kiraan. Sekiranya melalui ruqyah, apabila anak bulan kelihatan, ini menandakan bermulanya bulan Syawal, iaitu bulan ke-10 dalam takwim hijrah Islam. Di Malaysia, anak bulan akan diperhatikan oleh pegawai bertugas pada sebelah petang hingga waktu maghrib di beberapa tempat strategik. Terima kasih kepada saudari Sofia di atas pembentangannya. Seterusnya, saya, Syed Ahmad Farhan bin Syed Fazil akan menceritakan sedikit berkenaan Isra' dan Mi'raj. Isra' dan Mi'raj adalah perkataan bahasa Arab yang bermaksud malam pengembaraan dan kenaikan. Ianya berlaku pada hari ke-27 Rejab. Menurut hadis, dikisahkan bahawa perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, iaitu langit yang paling tertinggi sekali, menaiki haiwan tunggangan yang bernama Buraq. Semasa di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad telah menerima arahan dari Allah SWT berkaitan bilangan solat fardu yang pada mulanya sebanyak 50 waktu sehari. Selepas itu, baginda berjumpa dengan Nabi Musa yang kemudiannya menyuruh baginda untuk merayu kepada Allah agar diberi keringanan untuk mengurangkan jumlah waktu solat kepada 5 waktu sehari semalam sahaja. Ianya kerana keperluan tersebut adalah susah bagi umat Nabi Muhammad SAW. Apabila diluluskan, Allah telah mengurniakan bahawa jika solat itu didirikan dengan sempurna, orang yang bersolat kekal mendapat kadar pahala yang sama dengan pahala 50 waktu. Itulah sedikit cerita tentang sebuah perjalanan yang agung yang diberi nama Isra' dan Mi'raj. Dengan itu, berakhirlah pembentangan kuliah kami yang berkaitan dengan perayaan dan hari yang penting bagi penganut agama Islam. Itu sahaja daripada kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.